Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, so anak-anak, hari ini kita akan masuk topik yang baru, bab yang baru, iaitu mengenai locus dalam dua dimensi. Okey, so cikgu rasa mungkin locus ini perkataan yang baru bagi kamu lah. Tapi perkara ini perkara sebenarnya yang biasa kita jumpa dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik, kita akan bincangkan apa perkara yang akan kita belajar dalam tajuk locus ni. Okey, so dalam tajuk locus ini, okey, locus dalam dua dimensi, kita akan fokus untuk hari ini untuk standard kandungan yang pertama iaitu locus. So, apa yang akan kita belajar? So, pastikan di akhir pembelajaran hari ini, apa yang pelajar perlu faham ialah pelajar perlu mengenal locus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud locus. Okey, so hari ini kita akan fokus macam mana situasi locus dalam kehidupan kita. Kehidupan seharian sebenarnya ada, tapi kita tak perasan lah. Okey? Baik. So, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan locus. Okey, kamu tengok di sini. Ada basikal. Okey, nampak tak apa yang ada di basikal ini, di roda ini? Okey, kalau kamu lihat, di roda ini ada satu stiker yang berwarna pink yang telah ditampalkan di roda tersebut. Okey, so kita nak tengok apa dia. Okey, locus. Jadi, locus itu ialah, kalau kamu tengok dalam raja di sebelah, sekeping pelekat berwarna dilekatkan pada tayar basikal seperti yang ditunjukkan lah. Okey, so apakah bentuk yang akan dihasilkan oleh pelekat itu apabila basikal dikayuh? Baik, so apa yang cikgu nak kita bayangkan, okey, stiker ni berada di tayar basikal. So bila kamu kayuh basikal, okey, bila kamu kayuh, jadi roda ini akan berputar, manakala stiker itu juga akan berputar mengikut roda. So, jadi maksudnya stiker tu bergerak macam ni lah. Macam yang cikgu tunjukkan dekat kamu. Kan? Okey. Jadi, sebenarnya yang terhasil ini ialah locus, iaitu pergerakan. Hasil pergerakan daripada satu titik. Okey. Baik. Kita tengok rajah yang kedua. Ini pemain bola sepak. Apa yang sedang pemain itu buat? Pemain itu menyepak ataupun menendang bola. Okey, so gambar di bawah menunjukkan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain bola sepak. Jadi pergerakan. Okey, kamu nampak ni garis putus-putus yang berwarna pink. So, pergerakan suatu titik pada bola tersebut akan menghasilkan satu lengkung. Jadi, lengkung inilah kita namakan sebagai locus. Inilah locusnya. Locus berbentuk lengkung. Okey. Bermaksud hasil daripada bola itu disepak tadi. Hasilnya akan membentuk satu locus, iaitu berbentuk lengkung. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, ada gambar. Okey, ada roket di sini, dilancarkan roket. Jadi kita tengok gambar menunjukkan suatu roket yang sedang dilancarkan. Okey, pergerakan suatu titik pada roket tersebut akan menghasilkan satu bentuk garis lurus. So, kita bayangkan, kita assume ataupun kita anggap ada satu titik. Okey, katakan yang berwarna biru ini. So, apabila satu roket dilancarkan, roket itu akan bergerak ke atas. Betul? Okey, roket itu akan bergerak ke atas. Okey, jadi dia akan menghasilkan kesan pergerakan. Okey, kesan pergerakan. Okey, naik ke atas, so bergerak ke atas, dia akan membentuk satu locus juga. Okey, ataupun paling mudah kita nak tengok seperti kita berjalan di tepi pantai. Bila kita berjalan di tepi pantai, okey, ni ada ombak-ombak ni. Okey, so kamu berjalanlah, kan? Okey, kamu berjalan. So, ada kesan tapak kaki tak di belakang? Kamu nak pergi ke sini kan?
Okey, so ada kesan tapak kaki. So ini juga kita kenali sebagai locus. Okey, so itulah yang dimaksudkan dengan locus, iaitu hasil pergerakan suatu titik. Okey. Baik, so kita tengok di sini, kita dah bincang contoh tadi. Jadi itu ialah yang dimaksudkan dengan locus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat tertentu. Okay, nampak macam complicated ayat dia, tapi sebenarnya mudah saja. Okay, dan bentuk locus 2 dimensi boleh dilihat dalam bentuk garis lurus, ada bentuk lengkok dan ada juga bentuk lengkung. So itu antara bentuk-bentuk locus yang akan terhasil. Okey, tengok situasi yang pertama, contoh 1. Okey, yang ni kita boleh tengok di rumah kita. Satu titik C dilukis pada satu sayap. Okey, dia bubuh satu titik. Kemudian, apa yang akan berlaku apabila kipas ini dibuka? Bila kita onkan switch dia. Okey, apabila kipas ini dibuka, bilah ini akan berputar. Okey, dia akan berpusing. Okey, dia akan berpusing. Titik ni bilah tu berpusing kan? Okey, so bila dia berpusing, dia akan membentuk satu bulatan macam inilah. Okey, jadi inilah locus kamu. Jadi apa yang kita boleh terangkan di sini? Dia kata terang dan lakar. Jadi apa yang kita boleh terangkan? Locus itu ialah berbentuk bulatan. So ini locus, hasil pergerakan titik itu akan membentuk satu bulatan. Baik. Kita cuba bincang bersama-sama uji minda 8.1a. Dia minta kamu terang dan lakar locus bagi titik C pada setiap objek yang berikut. Okey, terang, kemudian kita lakarkan. Okey, contoh ada rajah di sini, ada bola dan di bola ni ada titik. Okey, ada satu titik C. So titik ini kita akan bergulingkan pada satu satah yang condong. So apabila kita gulingkan, bola ini akan bergolek. Okey, bola ini akan bergolek terus ke bawah. Dan bila dia bergolek itu mestilah seiring ataupun sama dengan papan gelongsor itu. Jadi inilah locus yang kamu lukislah. Inilah locusnya. So macam mana kita nak terangkan? Okey, so kita katakan locus itu ialah garis lurus yang selari dengan suatu satah condong. Okey. So inilah jawapannya. Maksudnya locus kita dah lukis. Okey, so locus kamu boleh lukis guna garis putus-putus pun tak apa. Kamu nak guna satu garis yang padu pun tak apa. Satu garisan pun tak ada masalah. Okey. Jadi inilah penerangan locus kamu. Baik, kalau soalan B, titik C pada bandul yang berayun. Okay, so kamu dah pernah buat eksperimen sains kan, ayunan pendulum. Okay, so sama juga bila kita ayunkan, dia akan bentuk apa agak-agak. Okay, so hasil yang akan terbentuk ialah dia akan membentuk satu lengkungan. Okay, dia akan bentuk satu lengkung. Jadi macam mana kita nak terangkan? Lengkung akan terhasil apabila bandul berayun. Okey, so ini locusnya. Inilah locus C. Okey, so kita namakan dia sebagai locus C lah sebab yang bergerak itu titik C. Okey. Baik, so cikgu harap kamu jelas. Baik, kita tengok yang seterusnya. Soalan C.
Okey, titik C pada permainan yoyo yang sedang bergerak. Okey, pernah main kot yoyo kan? Yoyo kalau kita baling, agak-agak dia bergerak ke mana? Mestilah bergerak ke bawah, betul? Takkan dia nak bergerak pergi ke kiri kanan? Okey. So, maksudnya bila kita ayunkan, kita gerakkan yoyo kita. So, yoyo ni dia akan turun ke bawah. Lepas dia turun bawah, dia naik atas balik. Betul? So, ini sahaja pergerakan dia. Okey. So, ini ialah locus C kamu. Jadi, macam mana kita nak terangkan? Ya, hasil yang terbentuk itu ialah garis lurus yang mencancang. Okey, locus yang terhasil ialah garis lurus yang mencancang. Baik, kalau soalan D. Okey, titik C pada kasut seorang kanak-kanak yang sedang bermain papan gelongsor. Okey, so kat sini ada. So, agak-agak di mana dia akan bergerak? Gerakan titik C ni. Okey, jadi kalau kita lihat logiknya, takkan naik atas dulu kan? So, dia akan turun ke bawah dan mestilah sama dengan papan gelongsor. Jadi, kita nak terangkan ialah garis lurus yang selari. Samalah kan? Selari dengan papan gelongsor. Okey. Baik, soalan yang kedua. Nyata dan lakarkan locus. Okey, apabila sebiji kelapa jatuh dari pokok. Sebiji kelapa jatuh dari pokok. Apa locus yang akan terhasil? Baik, so kita bayangkan yang pertama, cikgu tulis kat sini untuk soalan yang kedua A. Okey, so ada pokok kelapa, kita ada buah di atas dia. So buah tu akan jatuh ke mana? Okey, ni buah kelapa. Dia akan jatuh ke bawah. Betul? So inilah locus yang terhasil. So apa yang kita boleh bagi tahu di sini? Kita nak nyatakan dia. Kita katakan bahawa satu garis mencancang. Okey, itu yang A. Baik, yang B pula. Sebuah kereta, ada kereta bergerak di atas sebatang jalan raya yang lurus. Okey, so cikgu lukis kereta. Bayangkan ada kereta. Okey, so kereta kamu ni, okey, dia nak bergerak di atas jalan raya. Ni ada jalan raya. Okey, so agak-agak macam mana pergerakan kereta ni? Ni depan dia. Okey, so kereta nak pergi ke depan ni. Macam mana dia bergerak? Mestilah mengikut jalan raya. Sama dengan jalan raya kamu. Okey, takkan jalan tu lurus tapi kita bawa kereta kita nak kena pusing-pusing belok-belok kan? Okey, jadi kereta ini juga akan bergerak lurus. So inilah locus yang terhasil. Jadi, macam mana kita nak terangkan dia? Kita katakan, kita boleh juga nyatakan bahawa yang terbentuk ialah satu garis lurus yang mengufuk. Okey. Ataupun kita juga boleh nyatakan bahawa satu garis lurung pula. Satu garis lurus. Okey, satu garis lurus yang mengufuk. Ataupun kita boleh juga katakan yang terhasil ini, locus yang terhasil ini ialah satu garis lurus yang selari dengan jalan raya. Okey, pun boleh. Okey, yang terakhir. Seekor katak sedang melompat. Okey, so ada katak. Cikgu rasa lebih baik cikgu tulis sahajalah katak tu. Cikgu tak payah lukis lah Okey, so katak ni macam mana keadaan dia bergerak? Dia melompat mesti daripada bawah ke atas, kemudian turun balik ke bawah. Kan dia akan terbentuk macam tu kan? So inilah locus kamu. Okey, so katak sekarang duduk kat sini Okey, so inilah locus yang terhasil akan membentuk satu lengkungan. Okey.
Boleh faham kelas? Okey, so anak-anak cikgu harap kamu faham apa yang dah dibincangkan hari ini. Jadi pastikan kamu boleh menyatakan apa itu maksud locus dan juga memahami situasi-situasi dalam kehidupan seharian kita yang berkaitan dengan locus. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.